Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah pada pagi ini dapat kita sambung kembali suri tadabbur kita, dan insya-Allah hari ini kita baca dari ayat 229 surah Baqarah ni, muka surat 36. Pada muka surat 36 ayatnya 229 dan 30. Kita baca dah ayat ni semalam, nanti kita ulang balik. Sebab tadabbur kita ni tidaklah niat nak laju kan, slow-slow tak apalah. Yang penting kita dapat memahami makna-makna ayat suci Al-Quran Al-Karim. Jadi insya-Allah lah kita baca dan kita urai setakat mana yang kita sempat, insya-Allah. Baik, jumpa lagi ayat. Insya-Allah kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. At-talaqu marratan. Fa-imsakun bima'rufin aw tasrihun bi-ihsan. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله. فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. تلك حدود الله فلا تعتدوها. ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا. إن ظنا
وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sekali lagi puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dapat baca 2 ayat Quran pun alhamdulillah dah. Pagi-pagi ni kita ambil sebahagian santapan rohani kita di pagi hari untuk memulakan hari kita dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Dan kita berusaha untuk memahami maknanya. Mudah-mudahan bertambahlah kepada kita kefahaman daripada agama kita. Dan sebab tu kita nak ikat kefahaman agama kita ni dengan nas Al-Quran dan juga As-Sunnah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, agama ni ada tali dia. Agama ni ada tali dia. Dipanggil hablullah, antara hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila nak memahami agama ni, sewajibnya kita ikat dia dengan wahyu dari Allah. Kerana nak faham agama ni berdasarkan Quran, berdasarkan sunnah, barulah kita jadi selamat dalam apa jua perilaku dan juga panduan dalam kehidupan. Sama ada dari sudut akidah kita, muamalah kita, ibadat kita, akhlak kita, semua ni kena ikut panduan wahyu. Jangan sampai jadi seperti orang-orang Nasrani dan juga Yahudi yang mana mereka ni sudah berpisah daripada kitab mereka. Yang suka dia ambil, yang dia tak suka dia tinggal. Malah sebahagiannya beragama mengikut padri-padri sahaja, tak pernah baca pun kitab dan dia tak tengok pun kitab Bible dia. So akhirnya mereka hidup dalam kesesatan dan kemurkaan yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Fatihah tu kan, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kita sebagai orang Islam, kita ikat kefahaman kita dengan Al-Quran dan juga As-Sunnah. Sebab ini adalah panduan dari Allah. Kalau kita ikut ustaz kita tu, kita hebat ustaz tu. Kalau ikut ulama, hebat ulama, tinggi. Tapi yang paling utama adalah panduan dari Allah sendiri. Cuma para ulama ni adalah jalan untuk kita memahami apa yang Allah bagi tahu tu. Kerana mereka ada ilmu, alat yang lebih daripada kita. Dia faham, dia hafaz Quran, dia hafaz hadis, dia faham bahasa Arab, dia tahu kaedah-kaedah, dia ada ulama, orang panggil, dia tahu riwayat berkait dengan ayat ni, dia tahu nasakh dan mansukh dan seumpama dengannya. Maka kita kembali kepada mereka, ulama ni, untuk menyampaikan kita kepada nas. Tapi kepegangan kita sesungguhnya duduk ada Quran dengan sunnah lah. Jadi macam tu kita kena berpegang dalam kehidupan kita ni. Jadi semoga Allah Ta'ala memberikan kepada kita kefahaman dari bab agama ni berpandu dengan Al-Quran dan juga As-Sunnah. Itu manhaj kan? Walaupun kita kata, awak tahu berlaku kau sunnah Nabi, duk kecek sedap tu, duk cakap sunnah, tahu berlaku duk. Memang kita tak tahu semua. Banyak lagi yang kita tak tahu. Beribu-ribu lagi hadis Nabi ni, puluh ribu. Kalau kita tahu mungkin sikit je, ratus kau, ada berpuluh je. Tapi selama kita ada manhaj, kita kata manhaj kita ni berpegang kepada Quran dan hadis. Jadi tiba-tiba ada orang sampaikan kepada kita, Quran kata macam ni, hadis kata macam ni. Jadi kita pun, kalau Quran kata macam tu, aku kena ikut lah. Itu manhaj nama dia. Kalau hadis kata macam ni, aku kena buat lah. Kalau orang kata, Nabi tak pernah buat macam ni, kita pun tawakuf. Mana aku pun tak berani nak buat pasal benda tidak dicontohkan oleh Nabi SAW. Jadi oleh kerana itulah, salah satu daripada usaha kita untuk ikat agama kita yang kita anuti ni dengan Al-Quran, dengan Al-Hadis, dengan Sunnah adalah dengan
Kita pagi-pagi kita baca Quran, satu ayat, dua ayat, supaya kita ikat kefahaman kita tu dengan panduan ilahi. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita. Dan saya ulang dan ulang, benda ni kena ulang senantiasa, sebab dia soal macam mana kita mengambil agama kita. Kita tak ambil daripada tepi-tepi jalan. Dan orang tu muka handsome, kita aku nak ikut dia ni lah, apa pasal muka dia handsome. Tengok orang ni dia kata dia keturunan Rasulullah, muka handsome, kita ikut. Hak keturunan Rasulullah muka tak handsome, kita tak ikut. Jadi agama ni bukan macam tu cara dia. Agama ni ada sumber dia, ada tali yang mengikatnya, maka kita kembali kepadanya. Baik, jadi semalam kita baca tentang ayat talaq. At-talaqu marratan, kita ada cerita tentang talak ni 2 kali hak dibenarkan rujuk. 3 kali tak benar. Kemudian kita juga cerita fa imsakum bima'rufin aw tasrihum bi ihsan. Kalau nak pegang ataupun nak kekal dengan isteri, kekallah dengan cara yang baik. Kalau tak nak cara baik, lepaskanlah juga dengan cara yang baik. Jadi panduan Quran kata macam tu. Kemudian ayat yang seterusnya, wala yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataitumuhunna syai'an illa ayakhafa alla yuqima hududallah. Tidak boleh seorang itu ambil balik harta mas kahwin yang dia dah bagi. Ni tak boleh bagi ambil balik, dah bayar mas kahwin kemudian nak ambil balik. Tak boleh, kecuali kalau wanita tersebut dia nak hadiahkan, nak bagi, nak belanja suami dia. Kita masa tu boleh. Fa in khiftum alla yuqima hududallah fala junaha alaihima fima taqtarat bi. Kalau dia takut tiba-tiba dalam perkahwinan itu dia tak boleh tegakkan hudud, hukum-hukum yang Allah Ta'ala suruh, mana tak mampu, maka dalam keadaan tu boleh seorang wanita istirja', minta khulu', kita panggil cerai secara khulu'. Berakhir kita cerita situ semalam kan. Maka bab khulu' ni satu bab, kita dah bahaskan semalam, sambungan pada ayat tu. Jadi sebenarnya sambungan daripada ayat tu, Allah Ta'ala kata tilka hududullah, tilka hududullah fala taqrabu fala ta'taduha. Itulah dia hudud. Hudud ni apa dia? Kewajipan. Tilka hududullah fala ta'taduha. Maka itulah dia hukum Allah yang Allah tetapkan, maka janganlah kamu melanggarinya. Jadi benda ni, hukum nikah kahwin ni Allah Ta'ala dah tetapkan, jangan langgar. Wa may yata'adda hududallah, siapa yang melanggar hukum Allah ni, fa ulaika humuz zalimun, mereka itu termasuk dari orang yang zalim. Baik, cerita kita pagi ni, yang pertama, bab nikah cerai ni memang salah satu daripada topik favoritnya Iblis. Dia so cerai orang ni memang topik yang paling digemari oleh Iblis. Sehingga disebut dalam hadis, Iblis ni dia tanya dia punya tentera-tentera dia mau buat apa hari ni. Orang ni pun jawab lah, maksiat dia suruh orang buat ni, tak hebat lagi. Mari seorang pengikut dia kata, aku hari ni berjaya memisahkan antara seorang suami dengan isteri. Maka Iblis panggil duduk dekat dengan dia, ni baru tentera aku. Maknanya Iblis sangat berbangga apabila ada seorang menceraikan isterinya. Dan semalam saya tengok satu klip video pak kita lah ni, Allahu Akbar, statistik yang ada menunjukkan jumlah perceraian di tempat kita ni 250 kes sehari. 250 kes cerai sehari. Allahu Akbar. Ramai orang muda nikah kejap cerai. Lepas tu bila ada satulah dia buat kajian dia tu, sebab dia cerai pula benar-benar remeh je.
Ada setengah tukir buat gigi pecek tengah dengan pecek ujung. Buat kena jadi sebab. Nah, ni masuk bilik air tekan buat gigi belakang. Mata mari ni tekan buat gigi tengah. Aku tak puas hati betul. Apa abang tu? Asal ada benda-benda tu gugang. Akhir sekali balik. Lepas tu cerah. Ada sebab benda tu malam saya dengar sebab basuh baju sebelah kaki duduk luar, sebelah kaki duduk dalam. Nah, baloh cerah. Benda-benda gitu. Nah, kita buka luar kan sebelah kan, nah, itu sebelah ni babur akhir sekali baloh cerah. Zaman saya kursus kahwin dulu, benda yang sama dah disebut. Ada orang nak cerah sebab dia buat balik sotong. Hak ni nak suruh masuk kuah hitam. Tahu masuk sotong kuah hitam kan? Sotong masuk kuah hitam. Hak ni nak goreng. Gong baloh. Sebab apa? Sebab tok laki nak goreng, dia masuk kuah hitam. Dia balik tuang. Masuk dah tu kat tuang tu kat baloh, gong cerah. Benda-benda remeh. Pasal apa? Dari sudut ni banyak berlaku kerana adanya gangguan daripada syaitan. Memang dia duduk cucuk. Sebab tu saya kata semalam, tip nak kita kena sabar banyak. Minta panduan dari Allah. Dan perkahwinan adalah satu perkara yang dibina di atas nama Allah. Semoga Allah Ta'ala jaga kita, jaga keluarga kita, jaga keturunan kita. Dan maksud daripadanya adalah kita nak beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ni sehari dua hari ni bising pula ni. Semalam abang Tesla, cerita abang Tesla. Tahu cerita abang Tesla? Bagus. Tak tahu tu memang suci lah daripada abang Tesla ni. Dia kahwin dua semalam. Dia buat konten pula dia tu. Dia kahwin pun nak buat konten. Bini dia menangis sebab dia nak minta izin kahwin dua pun dia buat tunjuk ke orang. Lepas tu dia kahwin pun tunjuk ke orang. Jadi saya pun into the scene jugalah. Cerita masuk juga. Saya kata semua sembang-sembang, semua ni adalah fitnah. Kita tak payah tunjuk ke orang. Perkahwinan ni benda subjektif. Kita tak boleh nak letak satu hukum pada perkahwinan orang duduk pada perkahwinan kita. Lain. Dia bahagia cara lain, kita bahagia cara lain. Kita tak boleh nak letak tolak ukur kebahagiaan tu sama. Tak boleh, lain. Orang ni lain. Dan jadi ada contoh, ada pasal cerita abang Tesla dia poligami kan. Ada orang poligami, dia bahagia dengan cara isteri dengan dia boleh duduk dua-dua. Ada orang dia bahagia dengan cara dia, hak ni dia nak duduk cara dia, hak ni duduk cara dia. Dia tak nak duduk sekali, dia asing-asing. Tapi dia bahagia dengan cara tu. So kita tak boleh nak kata ni gini pasal dia tak boleh duduk. Kita pula jadi judge dia. Tak boleh. Hatta hak kata 250 orang perceraian tu berlaku, majoritinya bukan sebab suami kahwin dua. Tapi orang kita ni Allah buat poligami tak sedap benar dia pun macam boleh perlu tembok. Tengok pula ustaz dia kahwin dua. Kalau lagi sedap dia tembok. Bukan masalah kita tembok atau tak tembok, tapi masalahnya ialah kita sangat berhati-hati dalam perkara yang mana menjadi favourite syaitan. Bahkan orang tak terlibat ni hasil baru ni cerita isu Samsul apa dah? Samsul Yusof. Gugang. Berapa ramai orang yang bercerai disebabkan perkara cerita demo tu. Padahal kita ni baik-baik je. Tapi bila dah viral, pakai perkahwinan orang lain pun terlibat sama. Pasal orang duduk viral. Cerah orang sebab nak maruh kau. Kata suami dia, saya tak ada kaitan dengan dia. Mari pula cerita dia. Mari Allahu Akbar. 250 pasangan bercerai setiap hari. Indonesia.
Dan sebab dia remeh. Budak-budak muda macam saya sebut, budak-budak kecil je. Allahu Akbar. Semoga Allah Ta'ala ada jagalah kita bab ni. Sebab tu saya kata, hak nak berkahwin pun kena ikut panduan Allah. Hak nak bercerai pun kena ikut panduan. Jangan tiba-tiba Rasulullah hati pecah. Kita kena tengok dalam agama Allah Ta'ala kata pertama, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddala Allah ba'dahum 'ala ba'd. Mula Allah Ta'ala tak kekuasaan pada lelaki. Nak cerai ke nak rujuk, duduk pada lelaki. Tapi sebelum daripada tu Allah Ta'ala pun sebut ada step dia dulu. Nak marah dulu, tegur. Lepas tegur tak dengar, baru pisah tempat tidur. Lepas pisah tempat tidur tak dengar, baru pergi pukul. Lepas tu kalau pukul pun pukul yang tidak mencederakan. Ada kaedah agama kita. Kalau tak buat hati lagi, duduk atas dia rumah, biar dia duduk fikir. Tolak dulu sekali. Contoh kalau nak tolak sangat, tolak dulu sekali. Ni kadang setengah-setengah, ni tiba pula isu ni, nak marah sangat, nyok kita tolak sekali, tolak bahaya 3 kali tu. Ayat bahaya tu nampak menah nak marah tu. Nak marah lah punya tu, aku cerahkan kamu 3. Lepas tu mula duk mikir, soda. Bila tengok anak-anak, bila tengok begini, tengok nak rujuk balik, ayah dah. Pernah saya duduk di masjid tu, habis seorang wanita nangis. Masjid dekat kampung lah, bukan saya jadi tok imam, saya pergi solat situ. Tiba-tiba mari nangis. Bapa, suami pula menangis, isteri nak marah lajak tadi ustaz, tapi dia royak, dia kata cerah. Dia royak pula 3, pak. Saya lagi ke dia. Suami pula kata saya ke dia. Pak, saya apa ya orang sebut lagu tu ya. Dia mula masa marah tak fikir, bila jatuh mula dia menyesal. Jadi kita kena ingat benda ni pengaruh syaitan padanya sangat besar. Sebab tu tahan diri. Sebab tu orang lelaki ni dia, bila Allah Ta'ala bagi kepada dia lafaz tu duduk di lisan dia, lidah dia, dia kena memiliki kekuatan yang sangat-sangat teguh untuk tahan perkataan tu daripada keluar daripada mulut dia. Kalau duduk di pada mulut wanita memang 3 kali sehari keluar. Bukan sekali, 3 kali sehari dia boleh keluar. Sikit-sikit pula, cerahkan saya. Itu pun sudah menjadi satu perkara yang tak baik dah. Jangan seolah-olah dia dah tanam dalam minda suami. Jangan, sabar. Cakap. Zaman sekarang ni, Allahu Akbar. Baik, kalau kita bicarakan bab hukum ni, bab kita ni banyakkannya ambil dalam mazhab Syafi'i. Kalau sekat 3 kali 3 cerai dalam satu lafaz, mana dia ceraikan isteri dia dengan talak 3. Apa hukum dalam bab syariat? Pertama, perkara tersebut menyalahi syariat. Ayat Quran ni jelas kepada kita. Allah Ta'ala kata at-talaqu marratan. Talak ni 2 kali hak boleh rujuk. Maknanya Allah bagi kepada kita peluang untuk baiki. Siapa yang disuruh letak 3 kali sekaligus? Okey, pertama. Yang kedua, 3 kali sekaligus ni ada perbahasan di kalangan ulama. Kerana maksud syariat bagi 3 kali itu adalah untuk menjaga. Baik. Kalau seorang suami dia cerai 3 kali, aku ceraikan kamu dengan talak 3, dia sebut lagu tu. Ada beza tak dia kata aku ceraikan kamu sekali, aku ceraikan kamu 2 kali, aku ceraikan kamu 3 kali. Aku cerai kamu, 3 kali dia sebut. Dengan dia tu marah, aku ceraimu dengan talak 3. Ada baik, ada perbahasan lah. Jumhur ulama kalau dia sebut 3 kali dengan cerai, jatuh 3. Kalau dia kata cerai dengan talak 3, ada perbahasan. Sebahagian kata kalau dia sebut lagu tu kira 1.
Pasal Allah Ta'ala sebut 3 kali. Dan Syekhul Islam Ibn Taymiyah bagi mentarjihkan 3 sebagai 1. Terutama kalau dia nak marah juga. Marah tiba-tiba nak marah sangat, bukan setakat 3 dia bagi, aku tolak 1000 dia kata. Nak marah sangat ni. Ini sebenarnya orang yang tidak berpandu kepada syariat lah. Nak ambil pun dengan kalimah Allah, nak pisah pun dengan kalimah Allah. Sebut molek lah. Lepas tu jangan kita nak marah ambil Allah. Kita tak tahu depan hari ni mungkin kita nak rujuk balik. Allah bagi peluang, ambil. Nah, Allah bagi peluang pada kita sampai 3 kali, maka ambil. Jangan kita ni seolah-olah tengok dia, aku tak say dah, tak nak dah, bagi 3. Kita tak tahu depan hari ni, tengok-tengok. Contoh kalau ada anak, tengok kalau anak terkebir-kebir, tengok sudah dah lah. Nah, ataupun dia berpisah lepas minggu, lepas bulan, lepas 2 bulan, 5 hari teringat pula, dia nak klik balik. Jadi bila Islam kata macam tu, maka kita ambillah syariat yang Allah Ta'ala bagi ni. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian, ar-rajih, kalau orang talak 3 sekaligus, dia jatuh sebagai 1. Cumanya kenapa? Adalah satu hadis, kata di Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kana at-talaqu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakr wa sanatayn min khilafati Umar, talaqu thalathi wahidatan. Zaman Nabi, zaman Abu Bakar dan 2 tahun zaman Sayyidina Umar, dulu kalau orang talak 3, dia jatuh 1. Zaman dulu asal-asal. Kalau mari kata Rasulullah jumpa Nabi, tapi tak ada riwayat yang sahih yang menunjukkan nak menjumpakan kita dengan peristiwa, exact peristiwa. Cuma yang sahihnya adalah perkataan Ibnu Abbas, zaman Nabi dulu, zaman Abu Bakar dulu, dan 2 tahun di awal zaman Umar, siapa yang tolak 3 isteri dia, jatuh 1. Gitu kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kenapa 2 tahun zaman Sayyidina Umar mula-mula? Sebab dia kata, innan nasa qad ista'jalu fi amrin qad kanat lahum fihi ana, falau amdainahu alaihim amdahu alaihim. Manusia ni isti'jal, cepat-cepat nak apa tu, selesaikan urusan dia. Kalau kita duk layan dia, maka jadi mainan dia. Jadi Sayyidina Umar dulu akhir sekali dia tak bagi orang bermain dengan lafaz. Maknanya dulu kalau cerai 3, jatuh 1. Jadi saya lama-lama orang jadi bermudah-mudahan. Dia nak cerai 3, akhir sekali pada selepas itu dia fatwakan jatuh 3 juga. Barulah manusia tak bermain-main dengan lafaz tersebut. Jadi mungkin pada pandangan itulah orang yang kata ambil pandangan yang kalau sebut 3, jatuh 3 tu nak elakkan orang daripada bermain-main dengan lafaz talak. Atau lafaz talak ni lafaz keramat, bukan keramat tu, lafaz yang sangat-sangat susah nak keluar. Kalau kita mengajar ni kita cakap lah, tapi dengan bini kita, benda ni dia panggil kalimah hak duduk dalam sekali, hak nak keluar, nak marah orang apa ke, dia adalah the last word hak keluar. Tu pun habis keluar, habis dah berubah pun, habis letih, muka keruk, letih dia fikir, last sekali tak boleh kata apa-apa dah. Patutnya gitu, last word keluar, tak boleh dah. Maka ni zaman kita ni dia jadi hak mula-mula sekali, marah keluar hak tu, lalu keluar tu tak ada apa. Ini bukan panduan agama. Tilka hududullah. Allah Ta'ala kata tilka hududullah, itu adalah hukum yang Allah Ta'ala jadikan. Okey.
fa in talaqaha, ayat 230. Fa in talaqaha, makna selepas kali kedua rujuk tu berlaku pula cerai kali ketiga. Faham tak? Okey. Jadi ayat ni fa in talaqaha setelah daripada ayat at-talaqu marratan. Atas tu Allah Ta'ala bagi 2 kali cerai. Makna 2 kali yang boleh rujuk. Fa in talaqaha, sekiranya dia talak lagi sekali, iaitu kali ketiga, fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghairah. Tidak halal baginya, yakni suami yang pertama tu, untuk rujuk kepada isteri dia, hatta tankiha zawjan ghairah, sehinggalah dia mengahwini orang lain. Jadi kalau dia dah cerai 3, tak boleh rujuk. Kalau nak rujuk juga boleh, tapi dengan satu syarat. Setelah wanita itu mengahwini orang lain dan diceraikan oleh orang lain. Tak? Dia panggil, dia kahwin, cerai 3 kali, akhir sekali tolak bain, dia panggil tolak yang tak boleh nak rujuk. Lepas tu isteri dia ni pergi kahwin dengan orang lain. Ni kahwin dengan orang lain. Lepas tu cerai pula dengan orang lain. Lepas tu bolehlah bagi si suami yang pertama tadi untuk merujuk kepada isterinya. Okey? Baik. Itu sahaja yang boleh. Kalau nak rujuk jugalah. Kalau tidak, tak boleh. Mari pula persoalan dia, istilah dia Cina buta. Dia pergi upah orang supaya kahwin dengan isteri dia dengan syarat perjanjian, lepas dia bersama, dia kena ceraikan isteri itu untuk halal bagi suami yang pertama. Jadi istilah dia, saya pun tak tahu apa nama dia, istilah dia Cina buta. Kesian dapat dapat nama pun ke Cina, bukan resis ni. Ni orang panggil pepatah dia. Timur Cina, tak ada Timur Melayu, Timur Cina dah. Kalau Kelantan dia tembikai itu dipanggil Timur Cina. Kalau Timur Batang. Kalau tembikai Timur Cina, apa Cina tak tahu. Aduh. Lepas tu ada satu lagi, daun orang panggil Cina maki. Tahu Cina maki? Orang panggil daun Cina maki. Tapi bila saya rujuk, rupanya daun tu daun Sena Makkah. Asal dia, orang Arab panggil Sena maki. Maki tu merujuk kepada Mekah lah. Daun Sena maki. Mari kat Melayu dia dengar dia kata Cina maki. Aduh, kesian. Baik. Jadi Cina istilah kita pakai tumbikan Cina, Timur Cina. Cerita dia, istilah dia Cina buta. Cina buta ni adalah perbuatan seorang suami berpakat dengan orang lain untuk mengahwini suami isteri dia yang telah dia ceraikan dengan talak 3, dengan kesepakatan lepas dia bersama dia ceraikan isteri itu. Ada hak berjaya, ada juga hak tak berjaya. Tak berjaya tu maknanya apa? Berjaya buat betul, lepas kawan tu bersama dia pun ceraikan isteri dia. Ada hak tak berjaya macam mana? Lepas dia pakat, isteri dia kahwin dengan ni, akhir sekali dia tak nak cerai lepas pada tu. Dia bersama sampai ke sudah. Bengong kawan ni. Pasal dia pakat tu dengan kawan dia. Kawan dia konon nak tolong dia lah, kali kawan dia ambil pakai sudah ni dia. Tengok. Jadi perbuatan tu apa hukum dia? Bukan sekadar tak boleh. Haram tu memang dah haram dah. Perbuatan tu haram, tapi bukan sekadar haram yang biasa, haram yang dilaknat. Sebab ada hadis yang berkaitan dengan perkara tersebut.
Ini di mana riwayat Imam Ahmad dan juga At-Tirmizi, Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Abdullah Ibnu Umar kan ini, kata Abdullah, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-washimah wal mustawshimah wal wasilah wal mustawsilah wal muhallil wal muhallilalah wa akilar riba wa mukilah. Rawahu Tirmizi wan Nasa'i. Allah melaknat wanita yang menipu, dia panggil menjarokkan gigi. Al-washimah wal mustawshimah ni, dulu orang wanita dia nak tengok umur. Orang dulu dia nak tengok umur, dia tengok gigi. Betul? Kalau tengok, kita kata tengok unta, kambing, nak cukup umur, dia tengok gigi. Ada juga orang wanita, dia gigi dia ni, masa dia tu, gigi dia tu masih lagi jarak, ada jarak tengah tu. Jarak. Maksudnya dia nak wanita yang muda. Ada setengah orang tu, dia sengaja buat gigi dia tu jadi jarak, nak suruh orang anggap dia ni muda. Perbuatan tersebut dilaknat oleh Nabi SAW. Tak boleh. Tukang hak kena jarak dengan tukang hak jom buat tu dua-dua, pesakit dengan perawat dua-dua dilaknat. Kalau tujuan dia adalah untuk menipu lah. Kalau orang tanya, ustaz, apa hukum pakai braces? Kalau tujuan dia untuk ada mudarat, dia makan pun tak boleh, gigi dia pun rasa jadi sakit senantiasa, lekat makanan, bakteria mudah masuk dan sebagainya. Sekali dia betul kerana sebab kesihatan, boleh dibenarkan. Tapi kalau sebab nak menipu orang dan usul, tidak benarkan dia pada asalnya. Kemudian Nabi juga melaknat orang wanita yang sambung rambut, al-wasilah wal mustawsilah. Sambung rambut dulu ni, rambut sikit, kemudian dia pun sambung rambut dia jadi tebal, jadi cantik. Padahal tu semua fake lah bahasa kita. Zaman dah ni banyaklah fake ni. Zaman dulu sambung rambut diharamkan. Dan Nabi juga melaknat orang yang menghalalkan dan dihalalkan. Maknanya siapa? Hak dia Cina buta tu, hak kena upah pun kena laknat, tukang upah pun kena laknat. Macam Cina buta tu kan, suami yang pertama yang nak isteri dia dihalalkan tu, suami pertama pun kena laknat. Lelaki yang diupah untuk mengahwini isteri fulan dan menceraikannya setelah bersama pun dilaknat dalam hadis. Jadi dosa besar, bukan sekadar haram biasa-biasa tu. Ini adalah dosa besar yang dilaknat oleh Nabi SAW. Jadi sebab tu dalam bab agama ni Allah Ta'ala suruh jaga betul-betul. Baik muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tiba-tiba tanpa kesepakatan, tak pakat berlaku cerai sungguh, maka di saat itu Allah Ta'ala kata ni, fa in talaqaha fala junaha alaihima ay yataraja'a in dhanna an yuqima hududallah. Kalau tiba-tiba dia kahwin dengan orang lain dan diceraikan, maka tidaklah menjadi kesalahan mereka berdua, yakni dengan suami pertama, untuk mereka kembali. Wa tilka hududullahi yubayyinuha liqaumin ya'lamun. Dan itulah dia hukum-hukum Allah yang Allah terangkan bagi kaum yang mahu mengetahui dan memahami. Baik, jadi itu yang dapat kita sebut pada ayat yang hari ni. InsyaAllah sambungan lepas daripada ni, cerita after tolak. Setelah daripada tu, macam mana buat panduan agama untuk merungkai masalah
suami dan juga isteri. Jadi Islam ni ada jalan keluar. Dia kata wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Apa bertakwa kepada Allah adalah jalan keluar dia. Jadi dalam agama kita ada panduan agama. Nak keluar tu lagu mana, nak pisah tu lagu mana, kembali kepada agama. Tapi benda ni paling utama orang lelaki kena faham lah. Kekuatan ni, dia bukan kekuatan ni, dia perkara ni Allah letakkan dia amanah bagi orang lelaki. Kerana mereka adalah penjaga. Mereka adalah penjaga. Dia sabar, tahan, nak berlaku pun biarlah dia jadi solution yang terakhir. Allahul Musta'an. Jadi cerita sehari dua hari ni dengan viral tak viral pun kita pun lah tak tahu. Setengah orang tu bak ego je, kerana ego dia tak boleh nak sama ada di pihak suami ataupun suami isteri. Bab-bab tu ada setengah dia tak nak. Bila suami dia kahwin seorang lagi, minta cerah. Bila dia pergi cerah, dia terkahwin orang lain jadi isteri nombor 2. Ada juga lagu tu. Jadi kerana ego yang ada tu, akhir sekali. Sebab tu kita kata dalam bab nikah kahwin ni, jangan kerana emosi, jangan kerana hawa nafsu. Berbuatlah dalam perkahwinan sesuai dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Yakni berpisah kerana Allah, bersama pun kerana Allah. Lepas tu dalam perkahwinan minta doa sama-sama agar kita direzekikan pasangan yang soleh dan solehah. Soleh dan solehah. Siapa orang panggil lambang orang panggil cinta kerana Allah ni, ada seorang dalam orang Arab, dia kata aku ni, dia nak tanya hukum. Apa hukum menangis dalam solat? Pasal apa? Aku ni dah kahwin dengan isteri 34 tahun tak silap, 34. Dia meninggal tahun lepas. Setiap hari aku menangis. Dan setiap hari aku berdoa di dalam sujud agar Allah rahmati dia di alam sana. Dia bertanya, Syekh, apa hukum aku menangis dalam solat? Begitu. Terisuk-risuk. Kerana panggil terlalu menghargai isterinya yang pergi. Dan dia tanya lagi, apa hukum apakah tangisan aku di dunia memberi kemudaratan kepada isteriku di alam sana? Ni orang yang bercinta kerana Allah ni. Maknanya soalan dia tu pun kita tahu dah macam mana tahap dia dalam agama dia. Jadi sebab tu Nabi SAW kata fadhfar bidzatiddin. Carilah yang beragama. Banyak benda kita selamatlah dalam bab ni. Jadi doalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar yang dah beristeri Allah damaikan dan Allah tautkan kasih sayang antara mereka berdua dengan tautan iman dan takwa. Bagi yang belum lagi berkeluarga, semoga Allah Ta'ala memberikan pasangan-pasangan yang baik, salih dan salihah kepada mereka. Bagi orang yang berpisah, semoga Allah Ta'ala memberikan ketenangan dan ganti yang lebih baik. Ataupun bagi orang yang panggil kematian suami, semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan kesabaran dan mempertemukan dengan pasangan masing-masing di dalam syurga yang kekal abadi di akhirat sana. Kerana sesungguhnya dia antara nikmat syurga yang ada di dunia. Antara nikmat dunia yang Allah Ta'ala kekalkan sampai syurga adalah nikmat pasangan yang soleh. Allah Ta'ala pertemukan balik dalam syurga. Maknanya sesuatu nikmat dunia yang Allah sampaikan ke akhirat adalah pasangan yang baik. Ini nikmat. Semoga Allah Ta'ala bagi kepada kita pasangan yang soleh dan solehah lah. Dan Allah Ta'ala berkati kita semua dalam perkahwinan kita. Ingat, jangan buat cerita orang lain nak ukur kat kita. Tak, lain. Setiap orang lain dia punya cara untuk bahagia.
Jangan duk gaduh nak letak dalam TikTok lah, gaduh nak letak dalam Facebook media. Satu lagi, kita ni bagi orang muda tu kena takut kepada ain, fitnah ain. Ni setiap benda nak letak dalam Facebook, nak letak dalam IG, nak letak dalam TikTok. Pandangan mata manusia ni kadang-kadang boleh memudaratkan. Kita pun tengok orang dah puji, akhir sekali habis cakap berat. Duk tunjuk sangat depan orang. Pasal apa? Ain, pandangan mata. Ni elok. Biarlah kita bahagia dengan cara kita. Dan kita doa kepada Allah, Allah berkati kita pada apa yang kita lakukan. Dan Allah Ta'ala kekalkan kenikmatan dunia sampailah kita berada di dalam syurga dengan pasangan yang baik dan soleh dan salihah. Dan ingatlah juga, seandainya berlaku kezaliman antara keduanya, baik lelaki ataupun wanita, dua-duanya ada ancaman dari agama. Seorang suami tak jaga isteri dengan baik, Nabi pesan dah, istausu bin nisa'i khairah, jaga baik-baik isteri ni. Begitulah juga seorang isteri diperintahkan jaga baik-baik suami. Sebab dalam hadis, wanita yang tak jaga baik atau cakap tak elok, bidadari syurga tu akan mendoakan kebinasaan kepada isteri di dunia yang tak jaga suami dia dengan baik. Jadi dua-dua pihak ni saling melengkapi antara satu sama lain, dan tidak ada yang sempurna di dunia ini. Kalau kita mencari kesempurnaan, kita akan nampak kekurangan. Kalau kita nak tengok tak sempurna, memang kita nampak kekurangan. Kita panggil orang yang OCD ke panggil. OCD ni memang perfectionist dia panggil. Tengok benda ni nak sempurna. Kalau kita jenis mata lagu tu, akan nampak hak tak betul lah kau. Tapi kalau kita menerima kekurangan, itulah dia kesempurnaan bagi manusia. Kerana manusia dicipta sebagai makhluk yang lemah. Jadi kesempurnaan kita adalah pada kekurangan kita. Sebab saya kuranglah, saya sempurna. Contoh dia macam mana? Kita ni buang air ni kotor tau. Buang air kotor. Kalau tiba-tiba kata saya tak boleh buang air, awak suci bersih awak, gitu ke? Tak kan? Bila kita tak boleh buang air, padahal buang air itu kotor, tapi kerana buang air itulah kita sempurna. Faham tak tu? Maknanya kita, bila kita menerima kekurangan, itulah dia kesempurnaan. Pasal apa? Sifat kita gitu. Jadi kalau kita nak cari orang yang tak ada salah dan silap, itu bukan manusia lah. Kalau ada pun manusia tu tak normal. Macam orang tu, ustaz, saya ni tak boleh buang air kecil, air besar. Awak kena pergi hospital, pasal awak tak normal. Betul tak? Kalau dia kata, saya ustaz, saya memang kalau makan tak buang, tak ada najis. Kita pun ni, awak ni orang kau. Kekurangan tu adalah pelengkap bagi manusia. Betul tak? Jadi kita menerima kekurangan tu adalah salah satu daripada bentuk kesempurnaan hidup kita. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kita semua. Cerita ni sebagai satu panduan dalam agama, praktikalnya masing-masing tahu tentang diri dan pasangan masing-masing, dan doalah agar Allah memberikan kepada kita kebaikan dalam keluarga. Wallahu Taala alam. Esok cerita bab hubungan suami isteri lagi, ayat fa'in wa idza talaqtumun nisa, itulah cerita after divorce. Setelah daripada tu, apa pula panduan agama, insya-Allah kita sambung besok hari. Allah Ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.